Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan pengenalan kepada asobah dalam ilmu faraid. Asobah atau asobat ialah waris dalam hukum faraid. Asobah menurut istilah ilmu faraid adalah waris-waris yang tidak mendapat bahagian secara fardu yang ditetapkan, tetapi mereka ada kalanya mengambil semua harta pusaka. Ada kalanya mereka mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu iaitu ashabul furud, dan ada kalanya mereka mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu, dan ada kalanya tidak mendapat langsung kerana telah dihabiskan oleh waris fardu. Secara umumnya adalah waris-waris lelaki adalah waris yang mewarisi secara asobah, kecuali dua orang yang mewarisi secara fardu, iaitu suami dan saudara lelaki si ibu. Manakala dua orang waris yang diberi keistimewaan dalam kaedah perwarisan adalah bapa dan datuk yang boleh mewarisi harta pusaka melalui tiga cara, iaitu secara asobah, secara fardu dan secara asobah dan fardu dalam satu masa. Seterusnya adalah asobah terbahagi kepada dua, iaitu asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Asobah nasabiyah itu adalah kerana nasab dan asobah sababiyah itu kerana sebab. Jenis asobah yang kedua ini disebabkan memerdekakan budak. Oleh sebab itu, seseorang tuan iaitu pemilik budak itu dapat menjadi ahli waris kepada bekas budak yang dimerdekakannya apabila budak tersebut tidak mempunyai keturunan langsung. Sedangkan asobah nasabiyah iaitu asobah kerana nasab terbahagi kepada tiga jenis, iaitu asobah bin nafsi, asobah bil ghairi dan asobah ma'al ghairi. Dan ketiga-tiga jenis asobah nasabiyah ini akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Bahagian asobah yang pertama adalah asobah bin nafsi, iaitu asobah kerana diri sendiri. Apa itu asobah bin nafs? Asobah bin nafs ialah lelaki yang mempunyai hubungan keturunan dengan si mati tanpa diselangi oleh mana-mana perempuan. Pihak yang terlibat dalam asobah bin nafsi. Terdapat 4 pihak yang terlibat dalam asobah bin nafsi. Yang pertama adalah pihak anak lelaki dari keturunan si mati. Yang kedua, pihak bapa iaitu asal usul si mati. Yang ketiga, pihak saudara lelaki iaitu furuk bapa si mati yang tidak diselangi oleh mana-mana perempuan. Dan yang keempat, yang terakhir ialah pihak bapa saudara sebelah bapa iaitu keturunan datuk si mati yang tidak diselangi oleh mana-mana perempuan. Seterusnya adalah kaedah pembahagian harta dalam asobah bin nafsi. Yang pertama adalah mereka yang berada di pihak terkemudian tidak boleh mewarisi harta selagi pihak awal masih ada. Contohnya, bapa tidak boleh mewarisi harta jika si mati masih lagi mempunyai anak. Kaedah yang kedua adalah jika mereka berada di pihak yang sama, orang yang mempunyai hubungan yang dekat akan dapat mewarisi harta berbanding orang yang mempunyai hubungan yang jauh dengan si mati. Contohnya, anak lelaki didahulukan berbanding cucu lelaki untuk mewarisi harta. Kaedah pembahagian harta yang ketiga dalam asobah bin nafsi adalah jika mereka berada di pihak yang sama dan hubungan dengan si mati juga sama, maka si mati mesti mendahulukan orang yang paling dekat dengan si mati. Contohnya adalah si mati mendahulukan saudara lelaki seibu dan sebapa dari saudara lelaki sebapa. Dan kaedah yang terakhir adalah kaedah yang keempat, jika mereka berada di pihak yang sama, kedudukan dan hubungan juga sama, maka mereka layak menerima harta dengan sama rata. Contohnya, si mati mempunyai 3 orang anak, maka si mati perlulah membahagikan harta dengan sama rata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Isamuddin bin Abdullah. Nombor metrik 065084, dan insyaAllah hari ini saya akan menyambung pembentangan pada hari ini, iaitu mengenai tajuk asobah bil ghairi arba'ah. Asobah bil ghair merupakan ahli waris daripada kaum lelaki ataupun kaum perempuan, dan waris lelaki ataupun waris perempuan yang sama darjat di mana bahagian mereka telah ditetapkan. Asobah bil ghair terdiri daripada 4 golongan, iaitu anak lelaki dan anak perempuan. Yang kedua, cucu lelaki ataupun cucu perempuan. Yang ketiga, saudara ataupun adik-beradik seibu sebapa lelaki
dan adik-beradik seibu sebapa perempuan, dan yang keempat iaitu adik-beradik ataupun saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan. Dengan mewarisi secara asabah, waris perempuan tersebut tidak lagi mewarisi secara fardu. Contohnya ataupun misalnya, bagi anak perempuan, jika seorang diri dia akan mendapat bahagian harta pusaka secara fardu iaitu 1/2 bahagian. Tetapi dengan adanya anak lelaki yang mewarisi bersamanya iaitu adik-beradiknya, kedua-dua mereka mewarisi secara asabah bil ghair. Ini diambil berdasarkan dalil iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Bahagian asabah ma'al khair. Definisi asabah ma'al khair ini khusus bagi para saudara kandung perempuan maupun saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Jadi, saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah bila berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan keturunan anak laki-laki dan seterusnya akan menjadi asabah. Jenis asabah ini di kalangan ulama dikenal dengan istilah asabah ma'al khair. Satu hal yang perlu diketahui dalam masalah ini seperti yang ditegaskan dalam kitab Ashiyatul Bajuri halaman 108. Dalil asabah ma'al khair. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya bahawa Abu Musa al-Ash'ari ditanya tentang hak waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau seayah. Abu Musa menjawab, bahagian anak perempuan separuh dan bahagian saudara perempuan separuh. Penanya itu lalu pergi menanyakannya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dijawab, aku akan memvonis seperti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian anak perempuan 1/2 dan bahagian cucu perempuan keturunan anak laki-laki 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Sedangkan sisanya menjadi hak saudara perempuan kandung atau seayah. Penanya itu pun kembali kepada Abu Musa al-Ash'ari dan menceritakan apa yang telah diputuskan Ibnu Mas'ud. Lalu Abu Musa berkata, janganlah kalian menanyakannya kepadaku selama Ibnu Mas'ud berada bersama kalian. Contoh-contoh asabah ma'al khair. Contoh yang pertama, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan, saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah. Maka pembahagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak perempuan bahagiannya 1/2 dan nilainya 1. Yang kedua, saudara kandung perempuan asabah ma'al khair, jumlah bahagiannya 1/2 dan nilainya 1. Saudara laki-laki seayah, bahagiannya digugurkan dan nilainya 0. Keterangannya, bahagian anak perempuan adalah setengah secara faraid dan sisanya merupakan bahagian saudara kandung perempuan disebabkan ia menjadi asabah ma'al khair yang kekuatannya seperti saudara kandung laki-laki. Sedangkan saudara laki-laki seayah terhalang kerana saudara kandung perempuan menjadi asabah. Contoh yang kedua, seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan suami, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, 2 orang saudara kandung perempuan dan saudara laki-laki seayah. Maka pembahagiannya seperti dalam tabel berikut. Pokok masalahnya dari 4. Suami bahagiannya 1/4, nilainya 1. Yang kedua, cucu perempuan, nilai bahagiannya 1/2 dan nilainya 2. Yang ketiga, saudara kandung perempuan, bahagiannya asabah ma'al khair dan nilainya 1. Yang keempat, saudara laki-laki seayah, bahagiannya mahjub dan nilainya 0. Keterangannya, suami memperoleh 1/4 bahagian kerana pewaris mempunyai cabang ahli warisnya. Sedangkan cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapat bahagian setengah secara faraid. Kemudian sisinya iaitu 1/4 menjadi hak 2 saudara kandung perempuan pewaris sebagai asabah ma'al khair.
Sedangkan bahagian saudara laki-laki seayah gugur kerana adanya dua saudara kandung. Contoh yang ketiga, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak perempuan, saudara perempuan seayah dan anak laki-laki saudara laki-laki. Pembahagiannya seperti berikut. Yang pertama, dua anak perempuan dan bahagiannya 2/3 nilainya 2. Yang kedua, saudara perempuan seayah, bahagiannya as-sabah ma'al khair dan nilainya 1. Dan seterusnya, anak saudara laki-laki dan bahagiannya mahjub, nilainya 0. Keterangannya, dua orang anak perempuan mendapatkan 2/3 dan sisanya untuk saudara perempuan seayah disebabkan ia menjadi as-sabah ma'al khair. Sedangkan anak saudara laki-laki termahjub oleh saudara perempuan seayah. Contoh yang terakhir, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, seorang ibu, saudara perempuan seayah dan bapa saudara kandung. Maka bahagiannya seperti berikut. Yang pertama, anak perempuan jumlah bahagiannya 1/2 dan nilainya 3. Yang kedua, cucu perempuan bahagiannya 1/6 dan nilainya 1. Yang ketiga, ibu bahagiannya 1/6 dan nilainya 1. Saudara perempuan seayah bahagiannya as-sabah ma'al khair dan nilainya 1. Keterangannya, anak perempuan mendapat bahagian setengah sebagai faraid, cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapat 1/6 bahagian sebagai penyempurna 2/3 dan ibu mendapat 1/6. Sedangkan sisanya untuk saudara perempuan seayah sebagai as-sabah ma'al khair kerana kekuatannya seperti saudara laki-laki seayah sehingga ia menggugurkan bapa saudara kandung. Begitulah seterusnya. Catatan as-sabah ma'al khair. Catatan yang pertama, sangat penting untuk diketahui bersama bahawa bila seorang saudara kandung perempuan menjadi as-sabah ma'al khair, maka ia menjadi seperti saudara kandung laki-laki sehingga dapat menghalangi hak waris saudara seayah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Selain itu, dapat pula menggugurkan hak waris yang di bawah mereka, seperti anak keturunan saudara ataupun pakcik saudara kandung ataupun yang seayah. Begitu juga saudara perempuan seayah. Apabila menjadi as-sabah ma'al khair ketika mewarisi bersama anak perempuan pewaris, maka kekuatannya sama seperti saudara laki-laki seayah hingga menjadi penggugur keturunan saudaranya dan seterusnya. Catatan yang kedua, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu tidak berhak menjadi ahli waris bila pewaris mempunyai anak perempuan. Bahkan anak perempuan pewaris dapat menggugur hak saudara laki-laki ataupun perempuan seibu sehingga tidak dapat menjadi as-sabah.